Syabas Apple. Apple kini lebih bergerak ke hadapan dan lebih mengikuti jejak langkah Android dah sekarang. Apa yang saya maksudkan tu nanti kita akan tengok. Tapi first kali saya nak terangkan kenapa video ni dibuat. Video ni kita akan buat recap tentang WWDC 2020 yang berlangsung pada hari Isnin lepas. Good morning and welcome to WWDC. Dan some of the key features some of the key features yang ada pada event tu, apa yang major updates yang berlaku. So kita ada basically 5 new features lagi. So kita ada basically 5 news. First kali iOS 14, iPadOS, watchOS 7, macOS Big Sur, dan last kali Apple Silicon. So kita pergi one by one. So iOS 14 membuat pendekatan seperti Android. First kali, yang benda paling obvious sekali adalah dia punya app drawer, tapi dia panggil app library. Apple memang suka tukar nama ni. Dia akan buat nama walaupun teknologi dah lama, tapi dia tukar nama tu macam nampak macam hebat lah. App library ni dia akan menggabungkan apps-apps yang sama kategori dalam satu macam folder lah. So bila kita tekan, kita akan jumpa apps-apps yang sama kategori dalam tu. Then kita ada widgets pula. Widgets tu dia boleh stack banyak-banyak, dan kita boleh tukar-tukar widgets. Sama juga features yang sama dalam, cuba teka apa? Android. Okay, Android. Ini adalah satu features yang lama, tapi at least baguslah Apple ataupun iOS membuat perubahan major updates macam ni. Baguslah untuk orang kan. And then ketiga, kita ada car unlock. Car unlock ni menggunakan NFC. Tak silap saya, kita akan scan dekat macam ada panel tu, and then kita boleh unlock guna kita punya iPhone. And then kita ada messages. Messages ni adalah iMessage lah yang ada pada iOS. iOS telah membuat perubahan baru dekat iMessage dia. Kita boleh hantar group messages, kita boleh buat reply kepada ataupun mention orang tu, and then kita boleh tengok thread. Maksudnya kalau kita message, balas tentang satu message tu dalam satu page. And then dah habis tentang iOS, kita ada iPadOS. So iPadOS ni dia lebih kepada AirPods punya devices, boleh link more than one AirPods. Kemudian AirPods akan support spatial sound. Spatial sound ni maksud dia akan detect pergerakan kita dan bunyi itu datang daripada mana. Kalau kita gerak pun dia akan ikut sekali tahu bunyi itu datang daripada mana. Kemudian iPadOS akan ada update dengan handwriting. Maksudnya kita boleh tulis dekat search bar atas tu, dia akan tukar daripada handwriting kepada type. So dia akan terus search lepas tu. Tu memudahkan lagi lah kerja, tak payah type. Kita boleh just tulis terus. And then kita ada watchOS, kita boleh tukar dia punya background watchOS. Dan satu lagi, kita boleh track senaman ataupun dance kita. Itulah. Dan yang paling penting ni, boleh buat sleep track lah. Track kita punya sleeping pattern, bila kita sleep, bila kita bangun. Itu adalah features yang baru. Kemudian macOS Big Sur, ni lebih kepada pendekatan, dia tukar dia punya user interface tu lebih kepada macam iOS dengan iPadOS. Dia punya button pangkah, button maximize semua, minimize, semuanya jadi lebih clean, cantik je, warna-warni. And then dia punya control panel tu sebiji macam ada pada iOS dengan iPadOS. Itulah, dia lebih kepada perubahan interface macam iPad jadi dia. Kemudian kita tengok yang last kali yang paling penting, iaitu the new ataupun the biggest news, iaitu Apple akan berubah kepada Apple Silicon punya chip, iaitu buatan mereka sendiri, dan mereka tidak akan lagi menggunakan Intel. Daripada segi processing power semua kita tak tahu lagi, tapi kita tahu yang Apple ni dia pakai chip Bionic sama macam dalam iPhone dengan iPad dia, dan kita akan dapat tengok pada akhir tahun ni. Okay, dia akan gunakan chip tu dalam line up diorang akhir tahun ini. So that's all tentang video kali ni. Apa pendapat korang? Ada benda menarik tak? Bagi saya kata ini lebih kepada quite a good update lah, bagi major update untuk iOS bergerak ke hadapan, yang dengar kepada dia punya pengguna dia, apa pengguna dia nak. Itu satu yang bagus lah. Dan saya rasa Apple patut terus buat begini supaya dia akan dapat attract lagi ramai customer dia. Apa yang saya harapkan sekarang ni pada iPhone sekarang, paling saya harapkan sekali pada 9 ni adalah kehadiran USB-C. Itu je. Itu saja daripada saya. Until next time, see ya.